Okey dah. Boleh mungkin. Faiz. Rian. Dah kan? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengisi majlis dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada petang ini. Saya Iskandar Zulkarnain bin Azizi, wakil daripada EDK5, ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan pada hari ini kami akan menerangkan sedikit mengenai tokoh-tokoh sepak takraw di tanah air. Sebelum itu, saya akan mengenalkan tentang ahli-ahli kita ini. Yang pertama ialah saya, Iskandar Zulkarnain bin Azizi. Yang kedua, kita Muhammad Fahim bin Isa. Yang ketiga, Usaid bin Abdul Majid. Yang keempat, Muhammad Ikram bin Muhammad Hil. Dan yang terakhir, Muhammad Ikmal Hakim bin Muhammad Buang. Next. Baiklah, pada hari ini kami akan menceritakan sedikit mengenai 5 orang tokoh, iaitu Abdul Hamid Maidin, Fahad Yassin, Rehan Maidin, Ihsan Syari bin Haji Hashim, dan yang terakhir Anan Saidi. Baiklah, untuk tokoh yang pertama ialah Abdul Hamid Maidin, ataupun lebih dikenali sebagai bapa sepak takraw moden. Next. Baiklah, nama penuh beliau ialah Abdul Hamid bin Maidin, ataupun dikenali sebagai Hamid Maidin. Dilahirkan pada 1916 di Pulau Pinang. Pada yang tak tahu, dia ni merupakan pengasas permainan sepak takraw moden di Indonesia ni. Okey, macam saya cakap tadi, Hamid Maidin ni kan, dia sebenarnya kita anggap dia sebagai bapa sepak takraw moden sebab dia yang mengasaskan cara permainan yang macam kita tengok sekarang ni kan, dekat TV ke, tengok dekat taman perumahan ke, ni orang main 3 lawan 3 tu. Itulah dia sepak takraw moden. Sebab dulu kita tak main macam tu. Maksud saya, orang-orang dulu tak main macam tu. Diorang tak main dalam court ada net macam tu. Diorang main macam dalam bulatan, dan diorang akan timbang and pasti bagi bola tu dekat orang depan dia, orang dia yang lebih kenali sebagai sepak raga 7. Lepas tu lama kelamaan Hamid Maidin ni rasa macam bosan pula main macam ni, macam ni. Sebab apa yang dia perasan, orang ramai mula hilang minat kalau suka macam tu. Tak ramai dah orang main benda tu. Lepas tu dia macam dapat satu idea. Lepas tu lepas dia dapat idea tu, dia pergi jumpa dengan kawan dia. Dia cakap, dia cakap, saya cakapkan semula. Dia kata lebih kurang macam, aku sebenarnya dah bosan lah main sepak takraw macam ni kan. Kau tak rasa bosan kan? Sebab bila kita main macam ni, orang ramai pun dah tak tertarik lah dengan kita ni, sebab kita main macam ni. Terus kawan dia tanya, kau ada apa-apa idea ke? Dia kata, aku ada idea yang aku nak keluarkan kan, untuk tarik balik minat orang kan. So itulah dia idea dia. Permainan kita yang kita main sekarang ni, itulah hasil buah fikiran dia. Tapi macam-macam usaha dia dah buat. Mula-mula dia buat 1 lawan 1 tak berjaya, 2 lawan 2 tak berjaya, dan yang terakhir sekali 3 lawan 3 paling berjaya. Dan benda tu kita guna sampai sekarang. Sebab itulah dia digelar bapa sepak takraw moden. Sebab atas sebuah fikiran dia, sampai sekarang orang still lagi main permainan tu, dan benda tu still relevan dalam komuniti kita pada masa ini. Next. Okay, baiklah. Seterusnya, antara pencapaian terbaik ialah Hamid Maidin ni, dia pernah menerima pingat emas daripada Yang Berhormat Encik Muhammad Hil Johari yang Ketua Persatuan Sepak Takraw Malaysia pada 7 Ogos 1977. Pada siapa yang tak kenal Encik Muhammad Hil Johari ni, korang mesti pernah tengok kan, macam pertandingan sekarang kita ada Piala Emas Hil Johari. Itulah orangnya. YB Encik Muhammad Hil Johari ni, dia merupakan Ketua Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Dan yang kedua, Hamid Maidin ni pernah menerima pingat daripada Yang di-Pertuan Agong yang ke-8, iaitu Almarhum Sultan Muhammad Iskandar Al-Haj, atas bakti-bakti yang dia dah bagi dekat sepak takraw negara kita. Sebab itulah dia menerima pingat khas daripada Yang di-Pertuan Agong. Yang terakhir sekali, dia telah menjadikan sukan sepak takraw ni semakin popular dalam kalangan masyarakat. Sebab cuba kita bayangkan kan, macam sampai sekarang orang still main sepak takraw 7 kan. Jadi sambutan dia tak ramai macam sekarang. Tapi sebabkan hasil fikiran dia, kita main 3 lawan 3 tu sampai sekarang ramai betul orang main, daripada budak-budak sampailah ke orang-orang yang dah berumur kan. Dan untuk pertandingan pula, kita banyak sangat pertandingan, daripada budak-budak ke remaja, dewasa, sampai ke orang-orang tua, orang-orang berumur, still ada yang main.
bukan setakat daripada segi pemain, maksudnya sambutan penonton pun amat memenaskan lah sampai sekarang. So itulah dia antara pencapaian terbaik dia. Hasil buah fikiran dia membuatkan sepak takraw ni masih kekal relevan dalam komuniti kita. Yalah, saya rasa itulah sedikit tentang Hamid Maidin, iaitu bapa kepada sepak takraw moden tanah air. Terima kasih. Tak dengar. Tak dengar tu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fahim bin Isa. Yang saya akan membentangkan pula tentang Sahak Yasin atau lebih dikenali sebagai Pak Sahak. Beliau. Sekarang saya akan ceritakan biodata beliau. Nama beliau adalah Sahak bin Yasin. Lahir di Kuala Pilah. Beliau mempunyai seorang isteri yang bernama Rokiah binti Basit. Selain daripada sepak takraw, beliau juga pernah berkhidmat sebagai Angkatan Tentera Malaysia ATM pada tahun 1966. Seterusnya, tentang karier sukan beliau. Beliau bermain di posisi apik kanan handalan sepak takraw Malaysia dalam era ketujuan. Posisi apik kanan ni kita boleh cakap dia sebagai killer. Seterusnya, bakat bermain sepak takraw bermula ketika beliau menyertai satu kejohanan di Kuching, Sarawak, iaitu pada tahun 1969. Dan ketika itu, beliau berjaya mendapatkan johan. Pada tahun 1971 juga, beliau dipilih mewakili negara. Dan sukan yang beliau sertai antaranya adalah sukan SEAP atau lebih dikenali sekarang iaitu sukan SEA. Beliau juga menyertai Piala Emas Hari, Piala Tuanku Abdul Rahman, Piala Tun Razak, Piala Tan Sri Jamil Rais dan juga Piala Raja Tan. Sekarang saya tanya korang semua, apakah pasukan yang beliau pernah wakili? Tak tahu. Okey, kalau ada yang tak tahu, saya akan bagi tahu. Beliau menyertai pasukan Malaysia dan juga pasukan Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM. Sekarang saya akan ceritakan pula tentang pencapaian beliau sepanjang beliau aktif bermain sepak takraw. Beliau memenangi 3 pingat emas di sukan SEAP atau lebih dikenali sekarang iaitu SEA. Pak Sahak juga merupakan antara 12 anggota skuad negara bimbingan jurulatih iaitu Hamaruzaman Kasim yang berjaya menuntaskan Thailand 2-1 untuk memastikan pingat emas, satu-satunya kejayaan yang dicapai Malaysia dalam sukan SEAP atau SEA di bumi lawan Bangkok pada tahun 1975. Maksudnya pada tahun 1975 pasukan sepak takraw Malaysia satu-satunya yang berjaya menyumbangkan emas untuk Malaysia. Seterusnya, beliau juga berjaya mengalungkan Malaysia dengan 3 pingat emas sukan SEAP atau SEA iaitu di Singapura pada tahun 1973, Bangkok 1975 dan Kuala Lumpur 1977. Selain membantu Angkatan Tentera Malaysia iaitu pasukan kelab beliau dan berjaya menjuarai kejohanan kebangsaan Piala Johari beberapa kali. 3 lagi sukan SEAP atau SEA apabila Thailand menjadi tuan rumah pada tahun 1967 dan juga 1985 serta di Chiang Mai 1995 menyaksikan hanya pingat perak yang mampu dibawa pulang Malaysia akibat kalah pada musuh tradisi Thailand pada 3 tahun itu. Dan daripada saya, sekarang saya akan pass presentation kepada
presenter seterusnya. Terima kasih pada Qayyim atas penerangan tadi Pak Sah. Seterusnya kita akan masuk kepada Rehan Makdin. Sebelum kita masuk ke Rehan Makdin, adakah para hadirin sekalian kenal siapa itu Rehan Makdin? Tak kenal. Kalau tak kenal, mari kita masuk. Next. Next. Siapakah beliau? Beliau ialah Rehan bin Muhammad Din. Beliau lahir pada tahun 1967 bersamaan 29 Julai. Tempat lahir beliau ialah Johor Bahru. Nama isteri Nur Masita Amir dan bilangan anak beliau ialah 6 orang. Beliau bermain di posisi apik kanan dan hobi beliau jika tak main sepak takraw ialah memancing dan membaca surat khabar. Next. Pencapaian terbaik beliau yang pernah beliau menangi sewaktu beliau bermain sepak takraw ialah beliau pernah membantu negara menjuarai Piala Raja Thailand 1988. Yang mana kita tahu Thailand adalah musuh tradisi kita dari dahulu sampailah sekarang. Satu pencapaian terbaik jika kita dapat mengalahkan Thailand. Seterusnya ialah memenangi pingat emas antara Regu Sukan C 1989, memenangi 2 pingat emas berpasukan dan Regu Sukan C 1991. Akhir sekali, memenangi 2 pingat emas Sukan Asia Benji 1990. Sebelum kita masuk beliau bermain di pasukan mana, adakah para hadirin sekalian tahu pasukan manakah beliau bermain dan berapakah pasukan beliau bermain? Tak tahu, tak pasti. Kalau hadirin sekalian tak tahu, marilah kita masuk ke pasukan beliau bermain. Next. Beliau bermain 3 pasukan dan 1 mewakili negara, iaitu pasukan beliau main ialah PDRM, Johor, Wilayah Persekutuan dan Malaysia, ibu negara sendiri. Next. Karier beliau. Yang mana kita tahu Rehan Makdin bermain sepak takraw dari sejak zaman sekolah lagi. Yang mana pemain sepak takraw ini adalah permainan kegemaran beliau dari kecil lagi dan beliau bermain hingga sekarang. Beliau mewakili pasukan negara pada tahun 1988 di kejohanan Piala Raja Thailand. Yang mana saya cakap tadi, Thailand adalah musuh tradisi kita dari sejak dahulu lagi sampailah sekarang. Seterusnya beliau mewakili pasukan Johor pada tahun 1980 dan seterusnya pernah bermain dengan pasukan PDRM dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Next. Zaman kegemilangan beliau sewaktu beliau main sepak takraw. Seperti yang kita tahu, beliau pernah digelar Raja Libas Negara pada tahun 90-an. Setiap kali beliau libas atau merejam bola takraw, mungkin pihak lawan sukar untuk mendapatkannya atau menyambut bola tersebut kerana libasan beliau sukar dibaca dan sangatlah pantas bola beliau apabila beliau libas. Seterusnya, beliau pernah digelar Trio Din yang bermaksud Rehan Muhammad Din, Nordin Sabaruddin dan Malik Samsudin. Yang mana trio ini apabila berlawan mestilah bermain pasukan utama dan tiada sepanan beliau. Setiap kali beliau bermain, pihak lawan akan digeruni sebabnya kombinasi antara beliau bertiga sangatlah baik dan sukar dibaca oleh musuh kerana beliau pernah bermain bersama sewaktu pasukan dahulu. Seterusnya kita akan serahkan kepada present seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ikram atas pembentangan yang menarik tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Usaid bin Abdul Majid dari ADK 5 ingin membentangkan kisah Najidah Bola Taqwa. Saya memilih Encik Ihsan Syahari Haji Hashim. Siapakah Ihsan Syahari ni? Beliau adalah bekas bermain Malaysia pada tahun 1986 sehingga tahun 1993, bermain di posisi pelibas dan pengumpan. Sekarang ini beliau berumur 60 tahun dan menetap di Ibu Perak bersama keluarga yang tercinta. Isteri beliau bernama Azizah Puan yang mempunyai 5 orang anak, 4 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan, Anis Matra, dan lelaki bernama Muhammad Amir Bashar, Muhammad Aziz Fadli, Muhammad Afif Bukhari dan Muhammad Alif Fatia. Kerjaya Encik Ihsan atau sejarah beliau bermula di bangku sekolah. Bakat beliau terselah sewaktu beliau berumur 15 tahun di Wesleyan Methodist School, Ipoh. Beliau mewakili sekolah-sekolah di Malaysia. Kemudian apabila beliau habis sekolah, beliau melanjutkan pelajaran di UiTM Manjung dan mewakili Belia Malaysia pada tahun 1979. Menyertai pasukan Malaysia dari tahun 1986 sehingga 1993. Menyertai kejohanan Piala Raja Thailand 1988, Pesta Sukan Merdeka Brunei 1990, Sukan Asia Beijing 1990, Sukan SEA Manila 1991 dan Sukan SEA Singapura 1993. Pencapaian beliau dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Beijing pada tahun 1960, Sukan Asia Beijing 1960 pastinya paling diingati buat sejarah sepak takraw Malaysia apabila pasukan negara membawa pulang 2 pingat emas. Nama perwira negara iaitu Syahari Hashim, Nordin Baharudin, Rehan Muhammad Din, Malik Samsudin, Nur Rani Adnan, Muhammad Nur Abdullah, Rosi Abdul Rahman, Ahmad Jais Baharum, Laziman Hasan Baharum Johar, Tengku Halim Pu Musa dan Suhaimi Yusof yang menjadi wirah negara dalam acara berpasukan. Manakala regu utama negara Nordin Sabarudin, Rehan Muhammad Din dan Malik Samsudin melengkapkan kegemilangan Malaysia sebagai Raja Asia selepas meraih pingat emas kedua bagi acara regu Sukan SEA Manila 1991 meraihkan emas dan pasukan sepak takraw negara mula mengalami kemerosotan dan kali terakhir Malaysia meraih emas acara berpasukan adalah pada Sukan SEA 1991. Sukan SEA Singapura 1993 dalam acara regu membawa pulang emas juga dalam edisi 1993 di Singapura. Nordin Syahari Hashim dan Rosi Abdul Rahman mengekalkan emas dalam acara regu, tetapi skuad negara tewas 3-0 kepada Thailand yang Encik Ikram bercakap yang Thailand ni musuh alami Malaysia sejak dulu lagi. Ditewaskan 3-0 kepada Thailand dalam acara berpasukan selepas musuh dari situ memecah regu utama mereka. Next. Encik Syahari Haji Hashim dianugerahkan Personality of the Year pada tahun 1960. Pencapaian yang sangat bagus bagi player sepak takraw.
Sampai di situ saja pembentangan saya. Saya teruskan dengan pembentangan oleh Ikmal. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya baik atas pembentangan yang sangat menarik, dan tak juga terima kasih kepada sahabat yang lain Ikram dan Semanda atas pembentangan yang menarik. Baik, tokoh seterusnya ini kalau siapa yang tak tahu memang kenal lah, memang tak pernah main takraw lah. So siapa yang main takraw memang ni family lah tokoh ni, so Ahmad Aidin iaitu Raja Libas. So seterusnya seterusnya baik, ini ada sedikit dari daftar beliau. Nama beliau Adnan bin Saidin, lahir pada 26 Februari 1957, lahir di Alustar, Kedah. Beliau mempunyai 6 orang anak dan mempunyai seorang isteri yang bernama Suraya binti Abdullah. Beliau pernah berkhidmat di Tenaga Nasional Berhad. Seterusnya ini ada beberapa kriteria sukan beliau. Yang pertama, beliau bermula main pada usia yang agak muda, sekitar 10 tahun. So agak-agak kan, kita dulu 10 tahun kita main apa? Main bola. Kita main bola. Kalau paling tu pun main baling-baling slipper, macam tu. So lagi macam budak sekarang ni kan, adik-adik sekarang ni 10 tahun, kalau kita tengok orang main telefon. So apa lagi, tak mengeluarkan peluh lah. So untuk adik-adik, untuk macam kita ni boleh jadikan contoh lah, contoh boleh jadikan beliau ni sebagai mentor kita, sebab dia pada usia muda dah bermain sepak takraw. Pada usia 10 tahun dah bermain sepak takraw. Dan seterusnya beliau mewakili skuad negara dan kebangsaan dari 1976 hingga 1986. So 10 tahun lah beliau mewakili skuad negeri dan kebangsaan. Dan seterusnya beliau berusia 8 tahun sudah berminat dalam sukan sepak takraw ni. Sebab apa? Sebab setiap kat kampung kan mesti ada yang bermain sepak takraw. So beliau bermain di situ lah, bermain di kampung macam kita lah. So kalau kat kampung ni mesti ada yang bermain sepak takraw kan. Di pun pernah bermain sepak takraw, saya pun dekat kampung pun pernah main sepak takraw. So sebenarnya beliau mempunyai teknik bebasan yang digeruni pihak lawan. So seterusnya seterusnya beliau bermain di 2 pasukan. Korang tengok itu ada 2 bendera Kedah dan bendera kebangsaan. So beliau bermain di pasukan Kedah dan pasukan negara. Seterusnya baik, ini ada sedikit pencapaian beliau. So, pertama, beliau pernah memiliki pingat emas di Penasa Sukan C, Jakarta 79, Manila 81 dan Singapura 83. So, seterusnya, beliau Johan antara regu Asia yang pertama di Kuala Lumpur 1984. Johan Piala Thai Raja Thailand 1985 dan terakhir Johan Regu MS Keputusan ASEAN 1986 dan
1985 dan 1986. So macam dalam gambar tu kita ada beberapa piala yang beliau menang lah, beliau dapat. So seterusnya anugerah beliau. So, beliau diberi penghormatan yang tinggi apabila dinobatkan sebagai pemain terbaik Asia 1984 dan Raja Sepak Takraw Asia pada kejohanan regu MLS Kuala Lumpur 1986. So, ini berikutlah anugerah yang beliau dapat lah, Raja Sepak Takraw Asia. Seterusnya saya nak berkongsi satu lagi tokoh. Ini tokoh muda lah, macam yang sebelum itu tokoh legenda yang otai. Ini yang muda yang kita kenal lah. So, nama dia Muhammad Syahir bin Muhammad Rosdi. Siapa yang tak kenal ni memang orang Malaysia lah. Benda dia orang Thailand ke, orang Indian. Seterusnya. Baik, ni ada sedikit biodata beliau. Beliau lahir di Pulau Pinang. Lahir pada 2 Ogos 1996. Umur beliau sekarang 23 tahun. Posisi beliau tekong. Yang ni yang tak tahu tu jadi kena research lah apa beliau ni. Beliau bekerja di Majlis Amanah Rakyat Semarang, Kuala Lumpur. So ada sedikit biodata beliau. Beliau bersekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Air Hitam Pulau Pinang dan sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Impian. So next, ini pasukan yang dia pernah main lah. So kita tahu dari sini pernah bermain di Thunder, Black Panther and pasukan Malaysia lah. So tiga pasukan ni lah beliau pernah bermain. So seterusnya, ini ada sedikit pencapaian beliau. Dia pernah mengenai Sukan Asia Season 2014, Siri Super Istaf Melaka 2015. Dia juga menang dalam Sukan C Singapura 2019, Sukan C Kuala Lumpur 2017 dan Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. So banyaklah pencapaian beliau pada usia muda, 23 tahun. So seterusnya, ini anugerah yang beliau dapat lah. So macam dalam gambar tu tengok tu lah, tekong kuda, tegak air kaki dia kan. So anugerah yang beliau dapat pun mostly berkaitan dengan Best Tekong Sepak Takraw League. So macam 2018 dia dapat Most Valuable Player Sepak Takraw League, Best Tekong Sepak Takraw League. So 2016-2017 pun dia dapat anugerah yang sama. Cuma 2017 tu dia ada dapat satu anugerah iaitu Most Valuable Player SPL Champion Cup, Best Tekong SPL Champion Cup. So 2018 dia dapat Most Valuable Player SPL Champion Cup, Best Tekong SPL Champion Cup. So macam kita tahu, saya di sini terkenal dengan tekong kuda ni lah yang sangat padu. So untuk yang tak tahu tu kena banyak-banyak cari, banyak tengok video lah. Pastinya lupa. Seterusnya ni ada satu video pemain sepak takraw wanita di Terengganu. Saya Norman Mahmud Nordin. Saya bermain dalam posisi feeder.
5 tahun. Lelaki dia bergerak macam lelaki dia bergerak padat kecil. Kalau wanita ia lebih besar sikit dari orang lelaki. Ia ringan, lembut. Sana saya untuk bata-bata untuk besok bata ke wanita. Training biar rajin, dia sungguh-sungguh masa tepat. Bukan sepak takraw wanita, berjuang demi negara. Boleh. Okey. Macam kita tengok dalam video tu, bukan setakat lelaki je main sepak takraw, perempuan pun nak sepak takraw. Cuma mesti ada yang kita tanya tadi kan, sebab tadi macam tak faham kan apa beza sepak takraw lelaki dengan perempuan. So, kalau lelaki bola dia kecil sikit berbanding dengan bola perempuan. Bola perempuan ni besar tapi dia agak ringan. Itulah yang disampaikan. So itu saja daripada kami. Tapi sebelum tu saya serahkan kepada sahabat saya Koin untuk memberi sedikit rumusan. Terima kasih Hikmah. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang daripada tadi tidak henti untuk memberikan sepenuh fokus kepada kami yang membentangkan tentang tokoh-tokoh legenda sepak takraw di tanah air. Kami harap dengan presentation kami tadi dapat membuka mata bakat-bakat muda di luar sana untuk mencontohi mereka, dan kami harap apa yang kami kongsikan hari ini para pendengar dapat kongsikan kepada mereka yang tidak ada di sini. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.